bila UMNO diharamkan 1998 dan tersebut tidak sah kerana Jabatan Pendaftaran tidak memiliki kuasa untuk membatalkan pendaftaran UMNO, hanya kerana cawangan. Kenapa agaknya ketika itu tiada mana-mana pihak mencabar di mahkamah keputusan itu? Saya rasa keadaan tidak mengizinkan. Oleh kerana pada masa itu pimpinan negara begitu kuat, pengaruhnya luar biasa. Orang semua naik takut oleh kerana berlakunya pemecatan ketua hakim negara dan 3 hakim persekutuan pada ketika itu. Menakutkan orang, dan pegawai kerajaan pun diturun pangkat dan sebagainya. Raja pun kekebalannya dikurang ataupun dibuangkan oleh pindaan perlembagaan yang dilakukan oleh pemimpin ketika itu. Ini semuanya telah menyebabkan orang naik gerun, tak berani nak bertindak. Dan saya pun tak tahu mengapa lawyer tak bangkit soal ini di ketika itu. Dan ada pula ISA, undang-undang yang boleh mencekup sesiapa tanpa beri notis, nak ditahan dan sebagainya. Jadi orang naik takut. Jadi tak siapa berani nak bertindak. Saya fikir begitu. Takut dengan kerajaan yang kuat, ataupun takut dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu. Ya. Seolah-olahnya begitulah. Dan pres pun dikontrol, tak bebas nak mencerita peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika itu. Kita kena pindah perlembagaan, kena masukkan peruntukan-peruntukan baru yang boleh menjamin supaya proses demokrasi berjalan dengan baik, tetapi akan mengurangkan perebutan dengan mengguna wang, mengguna kekerasan dan sebagainya, supaya benar-benar kita mengadakan keadaan yang betul-betul adil, betul-betul bebas. Tapi kalau kita teruskan juga dengan cara yang lama, cara biasa-biasa diamalkan, saya rasa tak dapat kita nak baiki keadaan yang kita alami sekarang ini. Apakah kepimpinan UMNO sekarang sedia untuk meminda apa yang telah Tengku nyatakan, ataupun saya rasa UMNO sekarang tak mahu buat apa-apa. Saya maksudkan UMNO yang kita nak bangun, nak bangkitkan ini, mesti bersedia membuat peraturan-peraturan yang boleh menjamin proses demokrasi berjalan dengan cara yang baik. Ya, sekarang ini tidak ada pimpinan lagi kerana kita hanya nak mewujudkan Pro-Tem Committee. Jadi Pro-Tem Committee ini akan menyediakan pemilihan akan datang. Dan barangkali orang macam saya ni, kalau terlibat pun tidak akan terlibat dalam pilihan raya dan sebagainya. Kita akan buat peraturan supaya ada kebaikan. Kebaikan akan wujud dan tidak ada keadaan yang boleh menyulitkan perjalanan parti di masa hadapan. apakah Tengku menaruh harapan untuk diletakkan sebagai calon utama menjadi kepimpinan tertinggi dalam parti, ataupun mungkin diberikan jawatan lantikan? Oh, saya sebenarnya dah tua. Saya tidak utamakan diri saya. Biarlah ada orang yang berbakat memimpin ini. Siapa juga ni? Datuk Mahsan? Tak tahulah, tengoklah. Datuk Mahsan UMNO baru, UMNO yang ada sekarang. Saya tak tahulah. Ramai orang yang mempunyai bakat, ramai orang yang mempunyai kebolehan dan kemampuan. Mereka lah akan menawar diri dan bergantung kepada penilaian ahli-ahli. Mereka akan dipilih.